Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Aisyah Rahmat. Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan pendapat bahawa kerajaan harus memandang serius berkaitan kawalan harga barangan kerana ia melibatkan kepentingan dan kos sara hidup rakyat. Beliau yang juga Presiden UMNO melihat skim kawalan harga bulan Ramadan bukan saja tidak dilaksanakan, tetapi skim kawalan harga menjelang Aidilfitri juga lewat dan kelewatan itu sama lewatnya dengan pengumuman bonus untuk kaki tangan awam. Beliau menjelaskan ketika pentadbiran Barisan Nasional pada 2017, Kerajaan Barisan Nasional telah melaksanakan skim kawalan harga bulan Ramadan iaitu pada 22 Mei hingga 31 Mei 2017 iaitu 5 hari sebelum puasa dan 5 hari selepas puasa. Terdapat 10 jenis barang kawalan. Malah kerajaan BN juga menguatkuasakan dengan tegas Akta Kawalan Harga dan Akta Pencatutan 2011. Namun setelah kerajaan bertukar, skim kawalan harga bulan Ramadan tidak lagi dilaksanakan. Exco Pemuda UMNO Malaysia Mustafa Shah Abdul Hamid dalam hantaran Facebooknya semalam menulis agar kerajaan segera mengembalikan suara rakyat. Hal ini berikutan dengan Kerajaan Perikatan Nasional telah mewartakan pindaan ordinan darurat yang membolehkan Perdana Menteri atau Menteri Besar atau Ketua Menteri meluluskan belanjawan tambahan menggunakan kumpulan wang disatukan tanpa perlu melalui Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri semasa tempoh darurat. Beliau berpandangan bahawa pindaan ini secara langsung telah melanggar prinsip demokrasi yang telah meletakkan kebertanggungjawapan kerajaan terhadap sidang parlimen. Tambahnya lagi, dalam sejarah demokrasi negara, tidak pernah berlaku Perdana Menteri mempunyai kuasa mutlak untuk menggunakan duit negara mengikut budi bicaranya sendiri tanpa perlu merujuk kepada sesiapa dalam apa jua situasi. Seramai 104,000 perkhidmat rumah tangga dijangka menerima manfaat daripada perluasan perlindungan keselamatan sosial di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969, Akta 4, Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017, kurungan Akta 800 yang dijangka dilaksanakan pada 1 Jun depan. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata, kumpulan perkhidmat rumah tangga yang merangkumi pembantu rumah, pembantu peribadi, pengasuh dan pekebun. Menurutnya, perluasan itu membolehkan perkhidmat rumah tangga yang selama ini terkecuali daripada Akta 4 dan Akta 800 mendapat pelindungan keselamatan sosial sama seperti golongan pekerja yang lain. Beliau berkata pekesok akan melaksanakan sesi libat urus dengan pelbagai pihak berkepentingan dalam masa terdekat bagi menjelaskan langkah itu sebelum ianya dilaksanakan. Sementara itu, Saravanan berkata jumlah pembayaran faedah pekesok turut menunjukkan tren meningkat setiap tahun seiring dengan perluasan jaringan keselamatan sosial dan penambahbaikan faedah. Kerajaan menyasar untuk meningkatkan peratusan penggunaan kandungan tempatan dalam industri rail kepada 45% menjelang 2030 berbanding hanya 20% ketika ini. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata, peningkatan itu akan dibuat secara berperingkat dan tidak secara mendadak kerana memerlukan ekosistem untuk menyokongnya. Katanya pada masa ini, kebanyakan syarikat tempatan dalam bidang rel masih kekurangan dari segi aspek kemahiran teknikal dan kekurangan dana untuk terbabit secara serius dalam bidang kereta api, memandangkan ia memerlukan pelaburan serta kemampuan teknologi yang tinggi. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan ucapan tahniah kepada pakar penyakit berjangkit negara Profesor Datuk Dr. Adibah Kamaruzaman atas pelantikan menjadi anggota Majlis Sains Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Seri Paduka Baginda turut menzahirkan rasa sukacita dan bangga atas pelantikan berkenaan kerana majlis tersebut merupakan kumpulan penasihat peringkat tertinggi yang dianggotai sarjana-sarjana terkemuka dunia sekaligus menjulang nama Malaysia di pesada antarabangsa. Al-Sultan Abdullah menyifatkan pelantikan Dr. Adibah bukan sahaja satu pengiktirafan kepada beliau sebagai individu yang berprestasi tinggi, malah kepada Malaysia.
Baiklah, sekian dahulu dari saya. Terus ikuti kami di kesemua platform media sosial komunikasi Barisan Nasional. Semua kita bertemu lagi. Selamat berbuka puasa. Selamat malam. Terima kasih.